daripada segala kebimbangan, keyakinan dari segala keraguan, kekuatan daripada segala kelemahan, dan kebahagiaan daripada kesengsaraan. Mereka ialah orang-orang yang telah membuktikan keimanan mereka kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut tentang penting kita mencontohi mereka dan tidak memusuhi mereka, bahkan mendampingkan mereka serta mengenali kenapakah mereka menjadi orang soleh. Kerana setiap orang akan bercita-cita untuk jadi lebih baik dan menjadi orang yang seperti orang yang baik. Artinya kalau kita tahu ada orang baik, bagus, kita nak jadi macam dia. Kita tahu orang tu bahagia, orang tu gembira, kita nak jadi macam dia. Kita tahu orang tu kaya, orang tu berpengaruh, kita nak jadi macam dia. Akan sampai satu waktu kita akan nak jadi seperti orang baik semua. Walau sebelum ini yang kita kejar harta, pangkat. Tapi last sekali kita akan lihat penting kita jadi baik. Kerana setiap kesalahan dan kejahatan kita akan menjadikan kita rasa serba salah dalam hidup. Akhirnya segala yang kita buru, kita rasa tak ada makna. Kerana itu kesudahan kita nak jadi baik. Harta gangster, jahat. Lama kelamaan dia akan sampai satu fasa hidup ni, dia nak jadi baik. Maka dia akan buat kebaikan itu dan kebaikan ini. Maka kita nak jadi baik yang sempurna, dunia akhirat baik. Bukan sekadar baik di dunia yang orang puji, tapi akhirat kita sengsara, bukan begitu. Orang baik yang benar-benar baik. Yang Allah Ta'ala telah tunjukkan melalui perutusan Nabi-Nabi dan Rasul. Dan orang-orang soleh yang mendampingi para Nabi dan Rasul dan mengikuti jalan mereka. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, kamu tidak mungkin jadi orang soleh selagi mana dalam hati kamu ada dunia. Apa maksud selagi mana ada dunia dalam hati? Yang ini cinta pada dunia. Apa maksud cinta pada dunia? Maksudnya bila kamu meletakkan keutamaannya lebih pada akhirat. Kamu menganggap dunia itu kekal, walhal akhirat yang kekal. Kamu menganggap dunia itu untung, walhal yang untung sebenar akhirat. Kamu menganggap bahagia itu di dunia, walhal ia akhirat. Jadi kamu kena baiki dulu cinta kamu pada dunia. Biar cinta kamu pada dunia tidak datang secara menyeluruh. Tapi datang cinta kita pada dunia kerana cinta kita pada Allah. Bila kita cinta Allah dulu, lalu kita ambil apa yang Allah Ta'ala perintahkan, kita tinggal apa yang Allah larangkan. Maka ini akan terhasil cinta yang betul. Bukan cinta yang membinasakan kita. Umpama kalau kita ambil contoh, kita nak cinta manusia. Tapi pasti orang benar-benar yang kita cinta, iaitu kita cinta nak ambil dia jadi isteri kita. Tidak mungkin kita nak ambil dia, kita cinta dia nak jadi kita. Pada ni kita pun tambak dia dengan syariat. Saya nak kahwin dengan awak. Maka lihat kita bina cinta kita dengan dia, dengan syariat. Akhirnya kita dapat kebahagiaan isteri, anak-anak, harta benda dan sebagainya. Itu perumpamaannya. Jadi kalau kita nak cinta dunia, ia mesti datang daripada cinta kita pada Allah. Dengan itu semua dunia ini kita akan beri hak dia. Macam Allah perintah. Hak zakat, hak sedekah. Hak yang perlu dikongsi. Hak yang perlu kita agihkan pada orang lain. Kita tahu. Dan nanti bila kita mati, anak kita pun tahu ini hak yang difaraidkan. Semuanya mengambil dengan syariat. Tapi kalau selagi mana cinta kita pada dunia, kita tak mampu untuk jadi orang soleh. Itu yang pertama kata Syekh. Dan yang kedua, selagi mana kita bersifat mendusta, berbohong. Bohong macam mana tuan-tuan sekalian? Bukanlah kita nak rujuk berbohong dalam bab niaga, baik itu, baik ini. Bohong yang pertama kita dengan Allah. Kita kata kita hamba Allah, tapi kita tidak memperuntukkan waktu perhambaan kita pada Allah. Kita kata bahawa kita cinta Allah, kita tak tunjuk rasa cinta benar kita pada Allah. Kita kata hidup ini, mati ini untuk Allah, kerana Allah. Kita tak tunjuk pun benda itu. Maka bohong ini kita nak selesaikan dulu. Sebab kalau ini kita selesaikan dahulu, kita rawat dahulu, maka bohong-bohong kita dengan manusia insya-Allah mudah diselesaikan. Umpama kita nak rawat air. Kita bila nak rawat air, keruh dia. Kat mana keluar dulu air itu? Dirawat di sana, lama kelamaan yang di hulu juga akan jernih.
Tapi kalau kita rawat kat hulu, tempat keluar tu kita tak rawat, dia tetap akan rosak. Walaupun mungkin mengambil waktu yang panjang bila kita nak baiki daripada sumber dulu, dia akan ambil masa panjang untuk di hujung sana jernih. Tetapi kita letak asasnya kuat. Sebab itu baiki dusta kita dengan Allah dulu. Apa yang kita dusta dengan Allah? Yang kita sebut dalam doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, korbanku, ibadatku untuk Tuhan sekalian alam. Iaitu keikhlasan kita. Bagaimana kita tak punya keikhlasan, kita akan berbohong dengan Allah. Itu yang kedua, untuk kita jadi orang yang soleh. Dan yang ketiga ialah longgarkan hubungan kita dengan manusia dan juga dengan dunia. Jangan nampak kita terikat sangat dengan perkara dunia dan terikat sangat dengan orang. Sebab nanti tuan-tuan, nanti kita mati duduk seorang dalam kubur, apakah kita terikat dengan orang lagi? Tak ada orang pun nak terikat dengan kita. Dia datang ramai-ramai, kebumikan kita, dia pun tinggalkan kita. Ada hubungan lagi? Tak ada. Sudah sebelum sampai waktu itu, yang akan dikira untung atau rugi kita amalan kita. Maka kita patut longgarkan hubungan kita dengan manusia. Maksud longgar, kita jangan ikut perangai kawan kita. Jangan duk habis masa macam dia cuba pengaruhi kita. Biar kita tahu tujuan, biar kita tahu hidup ni, kita kesibukan kita cari pahala. Ketaatan pada Allah. Ya, kawan-kawan yang bawa kita ke sana, kita ikut. Tapi kalau dia menghalang, kita tangguh sekejap. Kita nasihat dia atau kita meninggalkan dia. Terutama kita selalu nasihat. Bila umur-umur kita tua, tuan-tuan, pandailah pilih kawan. Carilah kawan yang boleh solat jenazah kita. Mungkin dulu masa kita muda, asalkan kita kenal. Sebab kita banyak fikir urusan duniawi. Ada urusan kat JPJ, baik dengan JPJ. Ada urusan kat kastang, baik dengan kastang. Ada urusan dekat pejabat tu, baik dengan pejabat tu. Sebab kita banyak urusan. Ada kalau kita cikgu, baik dengan pengarah tu, baik dengan ketua sektor. Itu dan ini. Pasal sampai masanya kita macam tak perlu benda tu. Tuan-tuan akan lihat dah pencing, kita pun tak ada urusan. Lesen pun kita dah tak nak sambung, roktek tak nak sambung, itu pun anak-anak urusan. Kita dah tak perlu kenal sesiapa. Tentang waktu ini baiki balik. Kenallah orang-orang yang akan doakan kita. Kenallah orang-orang yang akan beri manfaat pada akhirat kita. Kenallah orang-orang yang akan betulkan balik perjalanan hidup kita. Kenallah orang-orang yang akan menghidupkan hati kita. Kenallah orang-orang yang akan kita bersemangat beribadat. Kenallah orang-orang yang akan mendekatkan kita pada orang soleh. Dan kenallah orang-orang yang akan solat jenazah kita. Jadi waktu umur kita tertentu, pilih kawan betul-betul. Sebab umur ni bukan lagi kita nak pilih ramai. Tak penting dah ramai. Tak penting orang yang akan doakan kita, yang akan solat jenazah kita, yang senantiasa akan memuji kita dengan kebaikan sebagai satu doa. Bukan memuji kita kerana mengampu, tidak. Kerana satu doa. Sebab kita tahu kelebihan. Bila Allah Ta'ala terima seorang hamba, Allah jadikan pujian ikhlas daripada hamba-hamba yang lain. Hamba-hamba lain ni dipuji ikhlas, bukan olok-olok. Apa bukti dia puji ni ikhlas? Dia doakan kita sekali. Dia tak ada puji depan, belakang kutuk. Itu tak ikhlas. Bila doa, bila dia puji kita, haji orang baik, orang bagus, orang pemurah, dia pun doakan, ya Allah, kau berkati rezeki dia, kau berkati keluarganya, kau ampunkan dosa dia. Berarti dia puji yang baik. Jadi waktunya kita memilih kawan-kawan yang beri manfaat. Sebab itu kata Syekh, bagaimana kita tak mampu zuhud dengan manusia dan dunia, kita pun tak boleh jadi orang soleh. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi, dan jadilah kamu orang yang rajin dalam amalan. Pasal dulu kita rajin benda dunia, rajin. Pas takat kebun 4 ekar kita seorang, rajin. Dulu memang kita rajin, naik turun pejabat, rajin. Tangga tu dah tak rasa macam tangga, kan dah terbiasa. Tapi kerajinan kita dalam mentaati Allah tu dulu beralasan. Kejap, nanti dulu, tunggu dulu, umur pencing, bla bla bla. Kerajinan kita dalam ibadat beralasan banyak. Kerajinan kita dengan dunia mencari helah dan mencari segala jalan. Jadi kita nak ubahlah sikit. Dulu kalau bab dunia kita cari helah, cari jalan. Tak boleh cari legal, illegal pun kita buat. Dulu senang je. Kita tak ambil barang ni cara betul, smuggle kita. Kita tak boleh daripada jalan ini, ikut bawah meja kita buat. Begitu manusia rajin dalam urusan dunia.
Nak pergi pejabat, jabat buka pukul 8, 6.30 urusan dunia. Nak pergi stadium, tiket buka kaunter pukul 8. Pukul 8 malam kita dah pergi. Tidur sana untuk buka, untuk beli tiket. 8 pagi. Tengok kita rajin. Rajin. Ada seorang hamba Allah. Itu saat saya semalam tidur kat stadium. Kenapa? Nak beli tiket. Saya kata tiket apa? Main bola. Oh, dia punya minat bola. Masalah dia perempuan. Dia punya minat bola, dia boleh bawa selimut, bawa tilang dengan suami dia tidur kat stadium. Dia punya minat, rajin dia. Tidur dengan suami, dengan anak bini dia, dengan anak-anak. Esok nak beli tiket. Tentang rajin mereka, rajin. Nung sampai pergi ke Old Trafford. Oh, tengok bola, rajin. Kumpul duit ni, nak tengok juga bola. Tentang kita sampai satu waktu. Allah dah panjang umur. Allah bila sayang kita, Allah jadikan dunia ni kita dah biasa, dah bosan semua dah. Rasa belaka dah. Supaya sampai waktunya kita mencintai akhirat, rasa manis benda akhirat. Jadi nak jadi orang soleh kena rajin benda akhirat. Kita mula rajin bangun awal. Kita mula rajin baca Quran. Kita mula rajin datang masjid awal. Kita mula rajin menuntut ilmu, baca ilmu, dengar ilmu, catat ilmu. Tak macam dulu. Dulu mungkin kita dengar jauh-jauh. Ya sibuk nak pergi kerja dah ni. Nak start motor pergi Singapura dah ni. Hari ni Allah lapangkan, panjangkan umur kita. Sampai tahap ini. Waktunya kita tulis balik. Catat. Waktunya kita mula berkali-kali dengar satu benda supaya kita ingat. Tak lagi kita dengar sekali je tak nak repeat. Kita repeat. Sebab sifat orang rajin ni dia suka repeat. Maksudnya dia suka ulang-ulang. Dia memang rajin. Kalau baca buku dia akan ulang-ulang. Dia rajin. Kalau dengar kuliah, dia akan ulang-ulang. Bukan dengar sekali, tak dengar dah habis. Dia ulang balik. Yang dia dengar pagi ni, dia ulang balik. Pas subuh nanti. Dia ulang balik pukul 10 pagi. Ulang. Sebab dia mula rajin. Dia mula rajin. Dia catat tulis satu persatu. Cakapan guru-gurunya. Dia rajin. Kalau saya katakan dulu, kita memang rajin buat dunia. Oh, rajin buat dunia. Balik kampung rajin. Pukul 4 pagi start kereta nak balik kampung. Rajin. Tengah-tengah malam. Tak tidur pun tak apa. Tetapi apakah belum sampai waktu untuk kita rajin pada tempatnya yang sebenar? Yang tu semua apakah bukan tempat sebenar? Ya bagus. Kita tak kata tak bagus-bagus. Tapi bukan betul-betul tempat ni. Tempat sebenar untuk kita rajin dalam beramal ibadat. Ini benar-benar. Sebab tu kita dengar kisah para salihin. Mereka dengar azan dalam masjid 40 tahun. Mereka yang tak terlepas takbiratul ihram dengan imam. Bila Syekh Abdul Fattah cerita kisah orang dulu mengaji. Mereka nak belajar untuk guru mereka maghrib lepas asar datang. Lepas asar datang. Tak nak, bukan sekadar tak nak miss tiap kata-kata guru mereka. Bukan tidak mau jauh daripada tok guru mereka. Bayangkan 4 petang ataupun sebelum atau selepas asar kejap duduk. Nak tunggu kuliah maghrib. Duduk. Katakanlah orang yang saya kata nak tengok bola, dia boleh buat benda tu. Kalau kita tanya awak dapat apa kalau pasukan menang? Tak dapat apa, dapat puas. Kita tanya balik, pahala dapat tak agak-agak? Saya rasa sejahir je orang pun tahu ada pahala Ustaz. Susahlah banyak, tapi kita suka. Kita suka. Jadi tuan-tuan, apatah lagi benda-benda kalau kita rajin. Tuan-tuan tunggu ni dapat pahala. Menunggu solat dapat pahala solat. Menunggu majlis ilmu dapat pahala majlis ilmu walau belum jalan. Tunggu. Sebab itu orang benar-benar rajin dia akan tunggu. Kalau orang tak berapa rajin, dia sempat datanglah. Macam saya katakan yang rajin ke stadium, dia tunggu. Dia tak tunggu buka kaunter baru dia pergi. Sebelum buka dia dah beratur depan. Kadang-kadang kita dengar, kita baca, dia orang launching produk baru. Produk kasut dia Nike. Dia punya beratur, Masya Allah. Nak jadi orang pertama beli. Padahal dia beli nombor 10 ke nombor 20 sama je kasut tu. Tak, dia nak jadi orang pertama. Bila ada jual telefon ni. Keluar telefon baru. Allah, dia beratur. Kita pun hairan. Kenapa dia sanggup buat macam tu? Itulah dia orang yang dah cinta dunia. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, kita nak rajin pada benda yang beruntung kat kita. Apa dia? Akhirat. Biarlah kita mulai hari ni dengan azan dalam masjid. Bukan lagi tengah jalan dengan azan. Dalam masjid kita dengar. Daripada mula Tok Bilal, ketuk mic tu kita dah ada situ. Biarlah kita tuan-tuan sekalian tak lagi tambah rakaat.
Ini asyik tambah je, masbuk je tak habis-habis. Kita bukan lagi masbuk. Kita muafiq. Imam sudah, kita sudah. Tak ada cerita kita tambah kemudian. Dan biarlah kita orang-orang yang saya katakan, dah ada waktu kita baca Quran. Sibuk macam mana pun, ni waktu baca Quran. Rajin. Sebab orang yang rajin akhirat, dia tak rugi apa-apa. Allah berkati masa dia, satu. Allah berkati usia dia, dua. Juga Allah jadikan hadir kepadanya kehendak yang dia nak. Apa yang kita nak dunia ni, Allah hadirkan benda tu. Sebab disebut dalam hadis, seorang yang sibuk mengingati Allah daripada meminta-minta, maka Allah akan beri dia lebih baik daripada orang meminta. Allah beri lebih baik. Kadang-kadang contohlah ni, dia orang jenis minat kasut ni tuan-tuan. Dia beratur, dia beli. Kita tak apa, tak peduli sangat lah. Kita minat juga sikit-sikit, jauh. Tiba dia beli 2 pasang, sekali kita, sekali dia beli. Maksudnya, Allah selesaikan. Perumpamaan dia. Jadi, kadang-kadang kita ni terlalu tergesa-gesa sangat dengan dunia. Sedangkan dunia akan datang pada waktu dia. Kita tergesa-gesa, walau dia akan datang pada waktu ni. Kita tak tergesa-gesa dengan akhirat. Kerana akhirat, once kita buat, memang dah dapat. Dia tak tunggu natijah. Terus dapat. Tuan-tuan niat, terus dapat pahala. Terus dapat, terus dapat. Dunia ni tuan-tuan, kita nak tunggu, kena tunggu. Awak kena tunggu dulu. Bila? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Itu sifat dunia. Tuan-tuan nak anak. Tunggu. Kita tak boleh kata, okey, hari ni bersama isteri, esok beranak. Tak, kena tunggu. Ada orang tunggu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Sabar tunggu. Kerana dunia memang kena tunggu. Tapi akhirat, bila kita nak, Allah bagi tu pahala. Dah ada pahala. Allah dah berikan ketenangan. Terus. Kerana tidak ditangguhkan. Diberi. Kita rasa benda tu. Itu. Manusia sanggup berperang hal dunia sebab mereka menunggu-nunggu. Mereka tak akan berperang hal akhirat sebab mereka dah dapat semua. Kita kan bila hal dunia, kita berperang kerana rasa kita tak sempat ni. Tak sempat. Ya, kerana kita terpaksa menunggu. Dan kita nampak benda tu limited. Tapi akhirat, Masya Allah, orang tak berperang kerana ia terlalu banyak. Allah berikan pada kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi. Dan kamu belum jadi soleh. Kalau kamu masih lagi berkira-kira tentang rezeki kamu. Kerana seorang yang benar-benar soleh, maka Allah datangkan rezeki di luar kiraan dia. Tuan-tuan, macam mana kita kira rezeki kita? Kita dah kira gaji sebulan 2,400. Tolak rumah 700, tolak kereta 500. Tolak tu, tolak ni. Kita pun nampak, oh baki ada RM100 bulan ni. Itu kalau minta sedekah tak kasih tu. Sebab kita kira-kira. Orang soleh sifatnya dia tak berkira. Sebab itu Nabi SAW berkata pada isterinya, jangan berkira-kira, nanti Allah kira-kira kamu. Antara sifat orang soleh bila dia buat baik, dia tak ada kira-kira. Apa maksud tak ada kira-kira? Nanti buat je lah, buat. Buat. Tapi bila orang tu tidak, belum soleh. Bila benda akhirat, dia mula berkira-kira. Tapi hal dunia dia tak berkira. Oh, tak kira dia. Apa pun dia beli. Hutang pun tak apa. Sebab tu saya katakan, ramai mana orang berhutang untuk dapat benda dunia. Berapa orang berhutang untuk dapat akhirat? Berapa orang? Saya boleh katakan kat Malaysia ni, tuan-tuan, 32 juta. Kalau kita ambil yang dewasanya, semua berhutang untuk dapat dunia. Tuan-tuan berhutang untuk beli rumah. Betul tak? Betul. Berhutang untuk beli kereta. Berhutang beli komputer. Berhutang beli jam pun ada. Berhutang beli motor. Sanggup? Sanggup. Ada tak kadang kita yang sanggup berhutang untuk akhirat? Kerana kita sanggup berhutang dengan dunia sebab kita tak kira-kira dengan dunia. Kita tak kira-kira sangat, tak apa. Kita boleh bayar, kita bayar. Kita akan carilah ikut mana pun. Belilah kereta untuk bayar bulan-bulan. Kadang-kadang student tak kerja lagi, beli kereta dulu. Carilah ikut mana pun, jadi Grab ke jadi apa. Bersungguh-sungguh. Tapi kita tak berkira, tidak berhutang untuk akhirat. Kita boleh bilang dengan jari siapa yang sanggup berhutang untuk akhirat. Sanggup tak kita hutang duit kawan kita untuk kita derma? Lepas tu nanti kita bayar balik. Bagi kita tak ada duit sudah. Hutang buat apa? Tak ada duit. Allah tak bebankan kita. Betul. Cara dia cakap. Tapi bab dunia, dia pinjam. Pinjam kejap. Aku nak beli ni. Pinjam. Nanti aku bayar. Dengan cepat. Kawan ni pun okey, boleh. Kawan ni pun boleh. Tapi, saya katakan bahawa, kita tak mungkin meminjam untuk benda akhirat. Agak mustahil kalau ada pun ada orang terpilih.
Dan Nabi SAW melakukannya, berhutang untuk buat benda akhirat. Nabi berhutang. Nabi nak tolong orang, tak berhutang orang, tolong orang ni. Nabi kata pada sahabat, kau ambil hutang orang tu, beri atas nama aku. Aku akan bayar. Sebab waktunya aku bayar. Sehingga macam tu Rasulullah memberi. Dia sanggup hutang untuk memberi. Tapi kita, saya katakan, belum terbukti dalam perjalanan hidup kita. Kemungkinan. Walau mungkin ada orang yang sanggup. Yang sanggup berhutang untuk akhirat dan dia yakin dia boleh bayar. Kadang saya kata, saya jumpa ramai orang yang sanggup berhutang dengan dunia dan dia yakin dia boleh bayar. Dia yakin. Berapa hutang? Banyak. Juta hutang. Boleh bayar? Boleh. InsyaAllah Ustaz, lagi hidup kita boleh bayar. Padahal benda tu habis gitu je. Habis itu. Oleh sebab itu kita dalam bab akhirat jangan berkira. Nak jadi orang soleh lah. Jangan berkira. Kerana Allah Ta'ala takkan berkira dengan kita. Yang ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang benar-benar menyerahkan, bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan padanya jalan keluar dan Allah bagi rezeki tanpa di luar kiraannya. Orang kerja accountant, orang yang tahu tentang account, dia tahu kita kena kira Ustaz. Jangan itu, jangan ini. Tetapi dia bercakap dalam hal zahir. Realiti dalam kehidupan kita, tuan-tuan tengok tak? Kadang-kadang orang ketuk pintu kita hantar makanan. Itu daripada mana? Hantar makanan kat kita. Kadang hantar buah kat kita. Itu pun kena beli dengan duit juga, bukan free. Tapi bagaimana datang percuma? Kita tengah makan orang belanja kita. Macam mana dia datang? Kita tak ada kira-kira tu. Kadang-kadang kita dah kira tengok menu macam harga dia RM300. Tengok menu. Semua. Kita pun beli, order. Tiba-tiba tuang dia pun sedekah pula kita. Bayar 150 je. Itu dalam kiraan kita atau tidak? Di luar. Sama juga kita dah kira bulan ni begini. Kita tak kira kereta accident. Tiba-tiba accident. Semua yang kita kira tu tak masuk situ, kena masuk kat bengkel. Itu jangan kira-kira dengan Allah. Kita bila buat akaun jangan strict macam gitu. Ada perkiraan berkat. Ada perkiraan yang rezeki Allah beri pada kita. Sebab itu, bukan saya kata tak boleh kita buat akaun, tak boleh kita tak menafikan. Tapi kita katakan orang yang memang jenis betul benda ni, tak Ustaz memang tak boleh ni, saya tak boleh derma sebab saya dah kira. Kalau derma memang tak cukup ni. Saya kata mana berkat? Tak, kalau saya betul nak kira, saya kata kiraan awak pun salah. Cara awak kira ni salah. Kenapa? Sebab awak tak masukkan musibah dalam kira-kiraan awak. Awak masuk tak musibah? Nanti awak demam ke, awak sakit ke, bini awak sakit, ni sakit. Itu awak nak korek duit kat mana? Sebab dalam akaun awak ni tak ada. Dalam akaun awak tu, dia bayar kereta 500, rumah 700, yuran budak anak-anak sekolah 1000, makan, jabat, habis 2400. Jadi bila saya kata, mintalah derma sikit. Sekian tak boleh Ustaz, saya dah kira, tak ada lebih Ustaz. Lebih setakat 100-200 ni untuk kita beli godi-godi sini. Misalnya, kita kata begitu. Ustaz, kalau saya langgar kiraan ini, saya akan ada masalah bulan ni. Lalu kita bertanya baik. Dalam kiraan-kiraan awak tu, awak tahu tak ada benda yang awak tak masuk? Padahal dia mungkin berlaku. Apa dia? Musibah. Tuan-tuan, negara kena musibah bilion rugi. Yang kata kita individu. Dengan sebab COVID, berapa bilion rugi negara? Industri penerbangan. Industri itu, industri ini. Itu dalam kira-kira accountant tak tahu. Dia orang kira bila dah berlaku baru kira. Sebab itu kita dalam hidup. Tuan-tuan dalam bab kira-kira ni. Bila datang je hal akhirat, peluang akhirat. Walau dia terkeluar daripada bajet kita, sila segerakan. Sila segerakan. Itu ujian Allah pada kita. Saya kata kita tak menolak bentuk bajet macam tu. Itu bagus untuk pengurusan diri kita. Itu termasuk dalam al-iqtisad fil ma'isyah. Cara kita berjimat, cara kita menguruskan dunia. Tapi bila hal akhirat, jangan. Bila datang peluang akhirat, tiba-tiba datang peluang akhirat, jangan berkira kat sini. Tuan-tuan cilak kat mana pun supaya ada bahagian dia. Sebab saya katakan, musibah datang di luar kiraan kita. Maka jangan kita letakkan dalam kebajikan itu dalam kiraan kita. Boleh buat baik, buat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir. Dia kata, jika benar engkau bergantung pada Allah. Kalau kamu benar-benar nak jadi orang soleh, bergantung pada Allah, maka datang rezeki yang kau tak sangka. Kita jangan ingat rezeki titik peluh kita. Kadang-kadang rezeki datang dari anak-anak kita. Dek kita baik, kita soleh, anak-anak kita pun berjaya. Anak-anak kita yang jumpa sumber rezeki, bukan kita. Tapi dia kembali pada kita juga. Anak-anak kata, ayah rehat lah. Kita orang bagi kat ayah.
Demikian kita melihat bagaimana Allah Ta'ala letakkan penyelesaian masalah kita. Sebab itu letak pergantungan sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh, antara penting untuk jadi orang soleh, tinggalkan pandanganmu pada dirimu. Jangan kita tengok kita ni siapa-siapa. Saya gagah, saya kuat, saya alim, saya kaya, saya bijak, saya cantik. Jangan tengok. Lihatlah ini kurniaan Allah. Kalau hari ni saya bijak misalnya, itu Allah kurniakan pada saya. Kalau hari ni saya cantik, ini kurnia Allah pada saya. Kalau hari ni saya berjaya, ini kurnia Allah pada saya. Jangan tengok diri sendiri. Tengok pada Allah. Tengok macam mana dalam kehidupan kita Allah uji dengan banyak nikmat. Daripada mula kita kenal dunia, buka mata, Masya Allah, terpelihara kita. Sampai umur sekarang ni, Allah susung hidup kita dengan baik sekali. Baik, semuanya bagus walaupun kita pernah melalui beberapa gelombang-gelombang kehidupan. Tapi untuk kita rasa kenikmat kehidupan selepas itu rupanya. Walau kita rasa kesusahan, kelaparan, untuk kita rasa sedapnya makan. Walau kita rasa kepenatan, kurang tidur dan sebagainya, untuk kita rasa seronoknya tidur. Ini kita musafir tuan-tuan. Tidur tak selesa dalam kereta. Supaya kita rasa seronoknya tidur. Bila rehat sekejap, baring Allah seronok tidur. Puas tidur. Tak macam kita duduk kat rumah kita. Dia punya seronok lain macam. Kalau kita tahan lapar dalam musafir sebagai contoh. Bila makan, oh sedap. Yang selama ni yang kita tak boleh makan pun boleh makan. Boleh makan. Bagaimana datang ujian untuk Allah jadikan yang selepas itu seronok. Sebab itu setiap ujian untuk menjadikan apa yang kita bakar oleh akan datang manis. Dan selama ni kita tak rasa pun nikmat kesembuhan ni sampai datang sakit. Saya tak rasa nikmat saya bercakap sehingga sampai saya hilang suara. Oh Allah boleh bercakap seronok. Saya barangkali tak rasa nikmat duduk sampai saya tak boleh duduk. Allah nikmatnya boleh duduk. Ada orang saya katakan dia tak boleh sujud, sakit lutut, sekian-sekian. Tiba-tiba dia dapat sujud, Allah nikmat. Dia tak pernah rasa nikmat sehebat itu. Tuan-tuan, nikmat takkan manis tanpa diuji. Kita kena uji dulu. Maka rasa kemanisan. Kerana itu tinggalkan diri kita. Supaya nanti Allah datangkan dirinya pada kita. Apa maksudnya? Allah datangkan kebaikannya, rahmatnya, kasih sayang pada kita. Maka diri kita terjaga, dipelihara oleh Allah SWT. Kemudian kata Syekh lagi, orang-orang soleh mula-mula kerjanya membelakangi hawa nafsu. Lawang hawa nafsu. Lawan perkara-perkara yang bersifat duniawi. Namun akhirnya, sesudah mereka berjaya tunduk, mereka ambil. Kerana mereka ambil dengan syariat. Tentang hawa nafsu ni, kena bunuh ke kenapa? Islam tak suruh bunuh hawa nafsu. Islam suruh tundukkan hawa nafsu. Keinginan kita pada perempuan, itu nafsu. Keinginan kita pada kereta yang mewah, rumah yang besar, itu nafsu. Islam larang tak? Islam tak larang, tapi tundukkan dia ikut syariat. Kalau saya katakan saya suka seorang perempuan, kahwinkan dia. Berkahwin dengan dia. Saya suka budak ni, menantukan dia. Baik, saya suka rumah ni, beli dia dengan pinjaman halal, pinjaman Islam. Itu tunduk. Saya suka kereta ni, tak apa, belilah kereta ni. Tapi pinjaman cara Islam. Itu tanda kamu tundukkannya. Artinya, Islam tak suruh kita bunuh nafsu. Kita, selama kita mengaji, kita belajar, tak ada pun suruh bunuh nafsu kamu. Islam tak pernah. Tapi Islam ajar kepada kita, biar nafsu ini dikawal. Dan nafsu ini benar-benar mendapat keseronokan dengan cara yang benar. Cara betul. Seorang suami, dia benar-benar menikmati isterinya. Dari semua aspek, percakapan, pertuturan. Walaupun ada ahli maksiat cuba menikmati wanita dengan cara nafsunya tanpa syariat, akhirnya tak seronok dengan benda itu. Yang mula-mula nampak seronok lah. Sebab nafsu ni memang mula nampak cantik. Kesudahannya bila dia belek-belek, dia tengok-tengok, ia membinasakan. Dia macam kita tengok kapet indah, bawah kapet kotor. Akhirnya orang memilih bebaskan hawa nafsu, akhirnya dia tak rasa lagi bahagia hidup dia. Dia ambil semua perempuan dia nak. Dia makan halal haram yang dia nak. Dia buatlah, dia kawang semua benda. Akhirnya dia tak rasa bahagia dia. Sebab nafsu bila dibebaskan, maka dia akan membinasakan kita. Lihat bila kita tundukkan nafsu. Lihat bila kita jadikan dunia itu ikut syariat. Kita ambil dunia itu seronok. Benar-benar seronok yang sebenar. Macam saya selalu bagi contoh. Kalau tuan-tuan puasa,
Tuan-tuan puasa, rasalah keseronokan makan Allah sedap. Luar biasa sedap. Ini tak mungkin diperoleh oleh orang yang ikut hawa nafsu. Kesedapan makan hanya pada orang yang tundukkan nafsunya, kemudian dia pun makan pada waktu dia. Maka di sini kita kata penting, bila kita nak ikut nafsu, kita nak ambil dunia, sesudah kita kenal Allah. Apa maksud sesudah kenal Allah? Sesudah kita tahu halal dan haram, dosa dan pahala, boleh tak boleh. Kat mana nak letak benda ni? Bila satu ketika Abu Bakar As-Siddiq, anak dia kahwin. Bila Abu Bakar pergi ke masjid, anak dia sembang dengan bini dia. Pulang ke masjid, sembang lagi dengan bini dia. Tak pergi masjid ni. Dia panggil anak dia, ceraikan isteri. Ceraikan isteri. Ini ayah. Ni kita cerita kehebatan ayah ni dan juga cerita ayah zaman dulu. Kalau kita tak faham kehebatan seorang ayah, kita faham ayah zaman dulu macam mana power dia. Power. Maka anak Abu Bakar jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku suruh aku ceraikan bini aku. Nabi kata apa? Ati' abak. Taat ayah kamu. Nabi juga tak menyebelahi dia. Dengar cakap ayah kamu. Maka dia cerai. Sedih. Yalah, orang kahwin kena cerai. Bukan dia nak cerai, dia kena diperintahkan cerai. Kemudian dia mula pergi masjid. Dengar kuliah. Sampai waktunya ayah dia kata rujuk balik. Rujuk balik. Dia mula faham apa maksud ayah dia. Maka dia rujuk balik dengan isteri dia. Dia rasa kenikmatan yang sebenar yang berdasarkan syariat. Jangan sebab isteri tak pergi masjid. Jangan sebab isteri kamu lupa tentang kewajiban agama. Ya, Islam macam begitu. Sampai macam tu Abu Bakar nampak benda tu. Kita tak nampak. Oleh sebab itu, tuan-tuan boleh ambil nafsu. Silakan ambil nafsu. Kalau tuan nak beli kereta, silakan beli. Nak beli rumah, silakan. Silakan. Yang bernafsu tu ambil. Tapi dengan syariat. Ambil sesudah kita kenal Allah. Dan yang last kali yang akan ambil dunia ialah abdal. Para wali ni tuan-tuan, walaupun dia tahu dah boleh ambil, dia masih belum ambil. Sebab dia akan ambil pada waktu dia. Dia akan ambil pada waktunya. Dia akan ambil kuasa pada waktu dia. Dia tak akan ambil kuasa tengah berebut kuasa. Tak akan. Pada waktunya. Bila semua orang give up, tak mampu selesaikan apa-apa, maka dia akan datang untuk mengambil kuasa menyelesaikan masalah. Ya, dia akan uruskan dunia. Waktu orang dah tak erti urus. Dia macam contoh gini tuan-tuan. Kalau kita sebut hero kan last kali je tengok. Dia tengok yang ni buat. Last kali. Dah habis kena belasah belaka baru dia keluar. Sebab kalau keluar dulu tak nampak dia hero. Artinya wali abdal ni, hatta kalau tuan-tuan baca kisah Imam Mahdi. Imam Mahdi, dia dah ada. Pada waktu dia akan lahir nanti, pada keluar. Dia tengok, tapi bila dia tengok semua dah huru-hara, waktu tu dia bangkit, dia keluar. Dan menyesat. Selagi mana ada orang yang boleh buat, silakan buat. Sebab tu dia menjadi pemimpin terulung pada waktu dia. Bukan maksudnya kita belum sampai abdal lah. Kita ambil dunia dengan syariat. Tapi kita akan tengok orang-orang yang dia tak ambil sekarang dunia. Sebab dia bukan ambil macam kita nak ambil. Dia ambil dengan tujuan syariat. Kita ambil ikut syariat. Dia mengambil untuk tujuan syariat. Apa beza? Beza. Tuan-tuan ambil yang halal. Halal. Kita ambil. Bagus ambil. Tak berdosa. Dia ambil untuk jadikan ia bermanfaat. Benar-benar bermanfaat. Bukan untuk dirinya. Kalau kali ini dia ambil dunia untuk dibahagikan pada orang. Saya akan ambil dunia untuk saya bahagi-bahagikan. Itu yang berlaku kepada seorang ulama terkenal. Dia berniaga. Dan syekh-syekh sibuk berniaga juga. Dia kata, saya berniaga untuk fakir miskin. Bukan untuk saya. Saya tak ada keperluan. Saya berniaga ni untuk fakir miskin. Saya boleh beri yang ni, beri yang ni. Ya, dia nampak tujuan lain. Ini kalau seorang tadi, dia mengajar agama. Dia mengajar untuk diri dia atau untuk orang lain? Baik, kalau dia mengajar untuk dirinya, dia tak dapat manfaat yang banyak. Tapi dia mengajar untuk manfaat orang lain, itu menjadikan manfaat yang lebih banyak. Maksudnya tuan-tuan sekalian, dia nak suruh orang ni dapat manfaat. Dia nak. Kalau sekiranya dia rasa orang ni dah tahu, tak apa, dia tak payah ajar. Tapi kalau orang ni perlu tahu, maka dia akan ajar. Waktu mana pun dia akan ajar. Sebab dia nak beri manfaat. Bukan untuk diri dia. Dia boleh senyap-senyap je seorang. Tapi dia nampak perlu orang ni, ilmu ni dikongsikan. Biar orang faham dengan sebenarnya. Maka inilah orang-orang yang mengambil dunia waktu sesudah para muttaqin.
Kemudian Syekh menyebut, hei orang ria, orang munafik, orang musyrik. Kamu ni nak lawan orang soleh, nak menandingi mereka, nak merendahkan mereka. Kamu tahu tak bagaimana kesungguhan mereka nak dapat kesolehan tadi? Macam kita lah tuan, kadang-kadang kita perkecilkan orang tertentu. Tahu tak, susah dia nak sampai ke tahap itu. Dia buat sesuatu yang kita tak mampu buat. Sebab tu kita diminta hormat orang berilmu, hormat orang ni. Sebab mereka capai satu benda yang kita tak mungkin sampai dengan mudah. Maka ini antara panduan yang penting. Supaya kita tak memusuhi mereka. Mereka ini segolongan kecil yang terpilih. Apa beza mereka? Mereka telah melawan kebiasaan. Kita tidur, mereka qiyam. Kita makan, mereka puasa. Kita buat tu, mereka berlain. Mereka buat dalam posisi yang lain. Sebab itu jangan memusuhi mereka. Tapi contohilah mereka. Dampingilah mereka, mintalah doa pada mereka. Kemudian Syekh menyebut akhir sekali, tumpukan urusan kita dengan Allah. Kehidupan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahan lidah kita daripada mengadu pada manusia. Tahan, biar kita mengadu kepada Allah Taala. Redha dengan segala takdir Allah. Walaupun takdir tadi menyakitkan, mencincang daging-daging kita. Belajar redha. Dan berbuat baiklah dengan seluruh makhluk Allah. Walau sekecil-kecil makhluk bernama semua. Sebab itu orang soleh tuan-tuan, dia pun tak fikir nak patahkan pokok, nak cantah pokok, saja-saja tak ada. Dia tidak menjadi orang yang merosakkan alam. Kita tak ada ambil sampah buang merata-rata. Walaupun tak ada arahan pun kita tahu, ini tak mungkin kita lakukan. Kadang nak jadikan kereta kita bersih, kita pun campak 2 tingkat. Bukan begitu cara kita. Bukan begitu. Kalau orang tu benar-benar ada pada satu tahap, dia berlaku ihsan pada semua makhluk. Bukan kata binatang, kepada alam. Kalau dia pergi kat sungai, dia tak kencing kat sungai, berak kat sungai. Kalau dia boleh berak di luar, dia tak mungkin mengotorkannya. Jadi orang yang ada macam inilah yang akan menjaga dunia. Bukan orang yang rosakkan alam, tapi dia nak menikmati alam yang indah. Tapi dia yang berak kencing kat situ. Dia yang buang sampah merata kat situ, tapi dia nak menikmati yang indah-indah. Maka ini tak boleh. Ialah kita buat sesuatu yang memperbaiki dunia, memperelokkan hubungan kita dengan Allah. Kemudian kata Syekh, ringkasnya, tak payah nak fikir-fikir banyak. Mulakan dengan taubat. Dan benda-benda yang kita sebut ni, macam susah. Tak? Macam payah. Tak, ia senang bagi orang yang Allah nak senangkan, mudahkan. Kerana Allah beri kunci dia. Kunci dia apa dia tuan-tuan sekalian? Taubat. Dan hidup kita sentiasa bertaubat. Kemudian sibukkan dengan ketaatan. Dan fikir balik yang dulu kita buat. Jangan yang benda-benda buruk dulu kita buat tak ingat dia. Ingat selalu. Sebab ia motivasi kita. Ya Allah, dulu aku jahil. Kalau engkau kembalikan aku dulu, habis aku binasa aku. Ingat balik yang dulu-dulu supaya kita bersemangat untuk buat yang sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.